Reason tak ada, kalau kebetulan saya tak ada apa rasa kita pun sekarang ni tak ada cerita best kan. Kita kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pertama dan selamanya kita mengucapkan rasa setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama insya-Allah setelah kita bercuti lah sekejap pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu pun mungkin saya rasa majoriti daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan pun ada yang pergi bercuti, ada balik kampung dan sebagainya. Baik, insya-Allah pada pagi ini, Waalaikumsalam Tuan Rahmat dan juga semualah para hadirin. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kerana masih bersama dengan saya insya-Allah untuk sama-sama kita bincangkan tadabbur surah As-Sajdah. Dan hari ini alhamdulillah kita dah masuk kepada siri yang ke-12 dan kita akan mula pada ayat yang ke-14 insya-Allah. Jadi sedikit kita katakan recap daripada pembelajaran kita pada 2 minggu yang lalu, iaitu daripada ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Ayat ini ayat ke-10 hingga ayat 14, walaupun ayat 14 masih lagi belum kita bincangkan kerana kita sempat 4 ayat aja pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Iaitu ayat yang ke-10 hingga 14 ini menceritakan tentang pengukuhan. Allah Subhanahu wa taala nak mengukuhkan hari kebangkitan, dan Allah Subhanahu wa taala nak menyebutkan keingkaran orang-orang yang kafir ini, orang yang disebut sebagai mujrim ini kepada hari kiamat, yang membawa mereka kepada penyesalan. Disebutkan ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang musyrikin ini, mereka mengingkari hari kebangkitan, yang mana natijah daripada mengingkari hari kebangkitan itu adalah mereka juga mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti-bukti sebelumnya, iaitu tentang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangunkan semula manusia. Jikalau Allah mampu menciptakan manusia daripada tiada kepada ada, maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hanya membangunkan semula. Kemudian
pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bantahan dari kepada ayat 10. Ayat ke-10 mereka bertanya seolah-olah bagaimana mungkin kami akan dibangkitkan. Maka ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala membantah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mampu dengan Allah mendatangkan dalam bentuk ancaman dan peringatan, iaitu dengan Allah mengatakan setiap daripada manusia ini telah diwakilkan kepadanya malaikat maut yang bersedia untuk mengambil nyawa manusia ini pada bila-bila masa sahaja. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup pada ayat yang ke-11, Allah kata summa ila rabbikum turja'un. Maka kemudian mereka ini akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keadaan orang musyrikin ketika mana mereka menyaksikan secara langsung hari kebangkitan dan juga hari hisab pada hari kiamat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu. Ya, ini ketika mana mereka telah melihat, orang yang mujrim itu telah melihat azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu tunduk, kepala mereka rasa malu dan hina, dan mereka mengatakan kami dah tengok dan kami dah lihat, kami dah dengar, maka baliklah kami ke dunia ini untuk beramal soleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa orang ini walaupun kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran untuk mereka balik semula ke ke dunia, maka sudah tentu mereka tetap juga tidak akan beriman sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 28. Dan kalaulah mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang daripada melakukannya, dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Kemudian pada ayat ke-13 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang hidayah untuk beriman dan beramal soleh adalah pilihan manusia yang menuntut kepada pencarian akannya. Makna kata pada ayat ke-13 ini Allah Subhanahu Wa Taala nak balikkan kita, iaitu selepas Allah dah tunjukkan, iaitu dalam peristiwa ataupun dalam perkara yang akan datang bahawa manusia ni akan ada mereka yang menyesalinya, maka kita yang membaca Al-Quran pada hari ini, kita melihat Al-Quran itu sebagai kitab hidayah untuk kita beriman dan juga beramal saleh. Dan beriman dan beramal saleh ini dia menuntut kepada pencarian. Maknanya kita yang kena usahakan. Sebagaimana mungkin tuan-tuan dan perempuan dan saya sendiri kita berusaha sama-sama. Saya mengulang kaji, melihat kepada tafsiran, tadabbur dan berkongsi pula dengan tuan-tuan dan perempuan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk kita cuba berusaha untuk mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sampai kepada ayat yang ke-13. Baik, pada hari ini insya-Allah kita sambung kepada ayat yang ke-14 dan kemungkinan kita akan bincang dua ayat sahaja, ayat 14 dan juga ayat 15. Kerana kita akan bincangkan serba sedikit berkaitan dengan hukum hakam ayat-ayat sajadah. Baik. Pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Dan dengan yang demikian rasalah azab yang kekal
dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-14 ini memberikan satu ancaman dan peringatan yang sangat, kita katakan, keras kepada mereka yang mana nasitum liqa'a yaumikum, yang mana mereka melupakan. Allah kata rasakanlah azab disebabkan pendustaan kalian yang akan hari kebangkitan. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan nasitum, iaitu kamu lupa, melupai. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan kafartum, yang kamu ingkari. Satu sebabnya adalah risalah Nabi SAW datang untuk memberikan peringatan itu. Jadi peringatan itu telah didengari oleh mereka, tetapi mereka menafikan hingga mereka melupakan akan adanya pertemuan tersebut. Tapi dalam makna yang lain, ini bermakna boleh jadi kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang walaupun kita tidak mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perbuatan kita kadang-kadang menunjukkan seolah kita melupai akan adanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan nasid, yang mana nasia ini adalah salah satu daripada sifat insan, sifat manusia, sifat pelupa. Ada bentuk pelupa yang bagus. Antaranya, iaitu dia melupakan kisah-kisah silam yang lalu, kisah silam yang tak baik, yang mungkin menghantui diri dia, maka dia lupa. Maka lupa ini sebenarnya salah satunya keadaan dia adalah baik bagi manusia. Namun sifat lupa yang tidak baik adalah apabila dia melupakan. Kalau dibuat lupa, maksudnya kita terlupa. Kalau dalam perbincangan fiqh, orang yang terlupa ni disebutkan dalam hadis, dalam kaedah rufi'al qalam, maknanya terangkat bagi dia. Contoh, kalau kita terlupa untuk melaksanakan solat, contoh, maka ini kita perlukan qada lah. Tapi kita tidak ditulis sebagai orang yang berdosa, kerana kita terlupa. Jadi lupa ada kebaikannya dalam hal-hal yang tertentu. Namun apabila lupa kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita melupakan kerana perbuatan kita, yang ini maknanya perbuatan atau yang kita berada dalam kelalaian itu yang menyebabkan kita lupa. Dia biasanya kita melupakan sesuatu ini kerana kita tidak berfokus, kan? Ini kita berfokus kepada satu hal yang lain, maka menyebabkan kita lupa untuk melakukan perkara yang lain. Contoh, kita fokus kepada kerja kita. Orang yang kata apa, workaholic kan, yang bekerja kadang mungkin terlupa nak makan tengah hari, contoh. Tengok-tengok, oh dah habis dah waktu waktu rehat. Terlupa. Macam-macam jenis terlupa. Bila orang berfokus kepada satu perkara, maka dia kebiasaannya ada banyak perkara yang dia terlupakan. Jadi dalam konteks ayat ini, apabila kita berfokus kehidupan kita kepada dunia semata-mata, maka kita akan terlupakan kehidupan akhirat. Maka sebab itu dalam hadis yang Nabi SAW sebut, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana ini adalah orang yang mana dia bersedia untuk menghadapi hari kematian. Kerana hari kematian itu yang disebutkan sebagai al-khuld, yang berkekalan, yang kekal.
Macam saya sebutkan pada 2 minggu yang lalu, kalau kita bandingkan umur kita, ini ibarat kita ada 2 pembaris ajaib. Yang mana satu pembaris itu adalah panjangnya adalah 60 tahun. Dan satu lagi panjangnya tidak berkesudahan. Jadi kalau panjang last kali, bila besarnya pembaris yang kedua yang tidak ada kesudahan itu, seakan-akan kita tak nampak pun kewujudan pembaris yang berumur 60 tahun, 70 tahun. Jadi sangatlah rugi bagi kita. Jadi kita kalau kita tak menggunakan nikmat umur kita 60, 70 tahun ini untuk kita beramal soleh. Ini kita takutkan jika kita tidak beramal soleh di dunia ini, maka kita termasuk dalam golongan mereka yang menyesali, yang nakkan beramal soleh ketika mana telah sampai kepada hari akhirat. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita minta farji'na, maka tidak lagi ada guna. Baik. Fadhuqu nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuqul azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Baik. Tafsiran secara umum ayat ini selain daripada sebelumnya, ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dimasukkan ke dalam neraka, mereka juga berhak dikecam dan dicerca atas pilihan mereka kerana di dunia mereka memilih untuk melupakan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala melupakan mereka dengan membiarkan mereka menghadapi siksaan yang telah disediakan. Baik. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Allah nak sebutkan tentang ini bukan sekadar mereka masuk ke dalam neraka, tetapi mereka juga dihina. Kita macam ni, kalau kita buat salah, kita memperakui kesalahan, kita dihukum dengan kesalahan tersebut, itu maknanya balasan setimpal dengan kesalahan yang kita lakukan. Tapi kalau kita dimaki, dicerca, yakni mungkin kalau penjara bagi orang yang melakukan kesalahan itu bersifat fizikal. Maknanya dia boleh orang kata apa? Kalau apa ni? Dari sudut diri dia boleh orang kata apa? Adapt. Ini lepas dia mengakui kesalahan, masuk penjara dan sebagainya. Tapi yang lebih teruk sebenarnya dari sudut apabila bukan sekadar kesalahan yang ini dimasukkan dalam penjara, tetapi pula dikecam. Ini walaupun telah, kalau kita tengok orang yang keluar daripada banduan sebagai contoh, dikecam, dipandang serong, bila lalu orang rasa takut, yang maknanya yang ini bukan kesalahan itu telah pun dihukum. Yang ini fizikalnya tu dah orang kata apa? Dah merasai hukuman. Tetapi dari sudut emosi ni kadang-kadang menyebabkan orang tak kuat. Sebab itu ada orang yang kembali kepada kehidupan lamanya sebelum daripada dia menjadi banduan. Kerana apa? Antaranya kerana tidak ada sokongan daripada masyarakat. Orang ni memang kaki pencuri, kaki dan sebagainya, menyebabkan emosi dia terganggu. Jadi nak sebutkan kepada kita, di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini bukan sekadar fizikal kita yang nauzubillah, maknanya bukan fizikal orang yang mana masuk ke dalam neraka itu sahaja yang akan menerima azab, tetapi emosi juga. Jadi emosi ni satu benda yang lebih memerikkan daripada fizikal. Jadi nak sebutkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka ini bukan sekadar masuk ke dalam neraka, tapi mereka juga berhak dikecam dan dicerca. Sebab apa? Sebab atas pilihan mereka di atas. Ini kerana berkait dengan ayat 13. Ayat 13 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa manusia ini akan diberikan pilihan. Yang mana pilihan manusia ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di atas pilihan itulah
mereka akan dibalas. Yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi hari yang mana tidak akan ada, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi sesiapa pun. Maknanya kalau orang yang mana baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan. Wala tujzauna illa tunta, yakni tidak akan dibalas bagi orang yang melakukan keburukan melainkan apa yang mereka kerjakan. Makna kata semua itu berdasarkan pilihan manusia. Cuma dalam pengetahuan, dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang manusia ini akan pilih. Jadi kita dalam bab qada dan qadar ni, kadang-kadang dalam perkara ni banyak kemusykilan juga yang berlaku dalam kehidupan kita ataupun setengah orang. Kita kata, kenapa orang tu buat tak elok kan? Ya, ini seolah-olah macam Allah dah takdirkan dia macam tu. Sebab semua dalam pengetahuan Allah. Tapi sebenarnya manusia ini adalah dia mempunyai pilihan. Dan apa yang berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tak ada siapa yang tahu. Macam mana kita tahu bahawa Allah tahu akhir kehidupan kita ni macam mana? Penetapan Allah, macam mana kita tahu Allah dah tetapkan? Contoh kita kata perakhiran aku ni perakhiran yang tak baik, contoh. Jadi dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada siapa yang tahu. Maka kerja kita adalah tadi usaha dalam mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah tak akan sia-siakan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Mereka yang mereka yang berjihad, yakni bersungguh-sungguh dalam mencari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lanahdiyannahum subulan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ataupun melorongkan kepadanya hidayah ke jalan Allah Subhanahu. Jadi dalam ayat ini apa yang menarik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Yang ni dia ada fadzuq, yakni lupa yang dilupakan oleh orang yang melupakan hari akhirat, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna nasinakum, kami melupakan mereka. Walhal kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melupakan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik perkara yang lalu ataupun perkara yang akan datang. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna nasinakum? Ini maknanya seolah-olah Allah membuat lupa ataupun membiarkan mereka menghadapi siksaan yang telah disedia. Tuan-tuan, bila kita terkena sesuatu perkara yang menyebabkan mengganggu fizikal kita, sakit pada fizikal, sakit pada emosi, yakni kita akan terdesak untuk meminta bantuan. Terdesak untuk meminta bantuan. Contohlah, kalau ada orang yang mana rumah dia terbakar, dan Allah izin dia berada dalam keadaan terbakar. Dia merong-gerong, tak ada siapa yang mana yang nak membantu dia, walaupun mungkin ramai orang yang ada dekat situ. So apa perasaan ni ketika itu? Jadi tak ada siapa pun nak bantu, kau nak telefon bomba ke, tak ada siapa pun bantu. Ini lebih dahsyat lagi apabila hari kiamat nanti, iaitu yang akan membantu itu tidak ada manusia yang dapat membantu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi talian ayat yang terakhir hanya satu. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan inna nasinakum, yakni kami melupakan ataupun dengan makna membiarkan mereka berada dalam siksaan, itu satu yang sangat menduka citakan. Kenapa? Kerana tidak ada pengharapan dan tidak ada perkara yang diinginkan
ketika mana berada di dalam azab itu melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun dalam surah Yasin. Ini ketika orang mujrimin itu dibangunkan daripada tempat tidur mereka, mereka mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman. Kalau ayat itu nak dinisbahkan kepada pernyataan ataupun kata-kata orang yang ingkar kepada hari kiamat, maka dia menunjukkan kepada inilah apa yang disebutkan Ar-Rahman, yang menunjukkan bahawa mereka nakkan kasih sayang daripada, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dengan jelas bahawa fadzuqu, nah rasakan. Dalam ayat bahasa kita kata padan. Nah rasakan fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Baik. Jadi kita tengok pada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maka dengan sebab kamu dah yakin akan apa yang disebutkan oleh para rasul, maka bukan kamu akan dikembalikan, tetapi nah rasakan azab siksaan kami yang kamu. Jadi dia berkait dengan ayat yang ke-12. Ya, ini Allah kata inna muqinun, kan mereka mengatakan bahawa pada waktu ini kami yakin. Jadi balasan kepada keyakinan kamu, apa yang kamu yakin disebutkan oleh para rasul, apa yang para rasul sebut ketika mana di dunia dulu, iaitu tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala yang hampir. So kamu dah yakin sekarang, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada orang yang mujrim ini, so kamu dah yakin sekarang. So apa kata-kata Rasul dulu? Kata-kata Rasul dulu adalah telah hampir azab kepada kamu dan sekarangnya waktunya. Maka Allah kata fazuqu, rasakanlah. Maka bukan manusia itu ataupun bukan orang yang mujrim itu akan dikembalikan, tapi makna mereka meyakini apa yang disebutkan oleh Rasul itu adalah apa yang disebutkan oleh Rasul bahawa mereka akan mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada yang raise hand ke? Dan nak bertanyakan soalan ataupun tertekan ke macam mana? Puan Roziah ada angkat tangan. Kalau ada nak bertanya, boleh. Tak ada? Okay, baik. Mungkin tertekan buat. Baik. Jadi kalau kita tengok fazuqu ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut fazuqu, maknanya dia mengandungi 3 kemungkinan. Ini isyarat yang pertama adalah fazuqu, iaitu rasakanlah kepada hari kebangkitan, maka ia tidak ada jalan pulang. Makna kata yang saya selalu sebutkan, al-yaum, iaitu bila makna hari, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang azab dengan Allah mengatakan hari ini, perkataan hari ini itu pun sendiri merupakan satu azab. Kerana pada hari tersebut ketika mana manusia telah sampai tidak ada jalan pulang. Apa yang ada di depan itulah yang bakal dilalui. Maka fadhuqu. Jadi isyarat yang kedua fadhuqu adalah isyarat kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kullul jami'un ladaina muhdarun. Ini setiap perkara, setiap sesuatu akan dihimpun dan dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kata setiap satu itu dan kami akan kira setiap satu persatu. Maka fazuqu. Dan fadhuqu ini juga boleh merujuk kepada isyarat kepada azab yang disediakan kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat kerana perbuatan zalim ataupun perbuatan mujrim, jenayah yang mereka lakukan. Maka dia boleh
membawa ketiga-tiga maksud. Yang ini maknanya rasakanlah apa? Rasakanlah hari kebangkitan ini yang kamu tidak akan ada jalan pulangnya. Bersedialah menghadapinya dengan azab-azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di atas perbuatan kamu. Dan juga pada hari ini kamu benar-benar balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala perbuatan kamu akan dihitung, ahsayna, dihitung satu persatu macam kira undi. Ini kita dekat PRN Melaka kan. Ini maknanya PRN tu maknanya kita PRU ke, ini undi itu satu tengok. Dan begitulah akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap manusia. Satu-satu, dan setiap satu itu pula dihitung dari sudut luaran dan dalaman. Luaran mungkin solat, tapi dalamannya bagaimana? Jadi kedua-duanya dihitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Disebutkan inna nasinakum, yang ini dalam bentuk musyakalah. Saya sebutkan tadi. Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka lupa, Allah lupakan mereka. Ini musyakalah ni maknanya dia sama, perkataan tu sama digunakan, tetapi dia membawa maksud yang berbeza dalam satu ayat. Iaitu perkataan yang sama dalam satu ayat tapi mengenai kefahaman yang berbeza, kerana lupanya mujrim itu kerana pendustaan mereka dan keingkaran. Tetapi lupanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kesan daripada perbuatan mereka apabila diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wadhuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ayat ini mengandungi dua maksud. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua kali? Fadhuqu, kemudian Allah kata wadhuqu azabal khuld. Ini yang pertama maknanya adalah penegasan terhadap ayat yang sebelumnya. Ini Allah nak tegaskan, iaitu apabila mereka dilupakan, yakni tidak ada kerahmatan lagi buat mereka dan menunjukkan berterusannya seksaan, maka disebutkan mereka kekal di dalam neraka atas pilihan yang dilakukan olehnya. Makna kata seolah-olah ditegaskan dengan menyebutkan banyak kali disebutkan, rasakan. Setiap kali rasa takut, setiap kali rasa memerlukan bantuan daripada orang lain, maka disebutkan rasakan. Ini diulangkan berkali-kali. Ataupun disebutkan fazuqu azabal khuld, fazuqu tadi dengan wazuqu ini bahagian pertama ayat tadi menjelaskan mereka menolak untuk memikirkan kemungkinan adanya hari kebangkitan tersebut. Dan yang kedua ini adalah berkaitan azab yang ditimpa ke atas mereka yang berterusan dan tidak akan diringankan. Makna kata ayat yang pertama tadi kita sebut ada 3 kemungkinan. Makna kata 3 kemungkinan itu seolah-olah bila mereka dah nampak, itulah, cakap dulu tak mau dengar. Macam itulah kalau dalam bahasa kita kata bahasa mudahnya kan. Sekarang baru tahu. Maksudnya kalau dulu cakap tak mau dengar tu maknanya itu ayat pertama. Sekarang ni baru tahu betul maksudnya ayat yang kedua. Ni wazuqu azabal khuldi. Ini maknanya azab itu adalah azab yang mana berterusan. Sebab apa? Sebab ia kekal. Dan disebutkan azabal khuldi maknanya dia satu benda yang tak akan diringankan. Bahkan kemungkinan dia juga akan bertambah. Maknanya azab itu tidak akan diringankan, bahkan dia akan bertambah. Kenapa tak diringankan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala inna nasinakum, tak peduli. Sedangkan kalau kita tengok disebutkan ada orang yang mana orang yang beriman, ini mungkin dia melakukan maksiat, dosa-dosa besar, maka dia dicampakkan ke dalam neraka. Dan ada kemungkinan selepas daripada diazab di neraka, walaupun kita minta dijauhkan daripada jadi orang golongan seperti ini, walaupun akhirnya boleh masuk ke dalam syurga disebabkan keimanan,
kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lain, tapi itu pun satu benda yang sangat menyeksakan. Ini kan pula mereka yang dicampakkan ke dalam neraka tapi berada kekal dan tidak berkurangan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan kepada kita ayat ini, nak memberitahu kepada kita tentang mempercayai, mengimani tentang adanya hari kiamat itu adalah satu benda yang sangat penting. Ini kita beriman tentang adanya hari kiamat, meyakini yang ini menyebabkan kehidupan kita insya-Allah akan berubah dari sudut bagaimana kita memandang dunia. Kehidupan dunia ini. Dan ini kita melihat dunia ini daripada kacamata akhirat. Buat benda semua kita mengharapkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mendapat habuan dunia tapi tak bermakna dan kita tidak mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian itu ayat yang ke-14. Mana ayat 10 hingga 14 ini adalah ayat yang menceritakan tentang ba'ats, iaitu hari kebangkitan dan bagaimana orang-orang yang mujrim, orang-orang yang menafikan ataupun orang-orang yang mana mereka mengingkari akan adanya hari kiamat. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh dalam surah Al-Kahfi, kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-103, Allah kata, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Jadi kalau kita tengok maknanya, katakanlah wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu apa kamu akan orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya, iaitu orang yang telah mensia-siakan amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi. Ini pada ayat 105 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang siapakah mereka yang walaupun beramal, berusaha melakukan kebaikan, tetapi kebaikan mereka ini sia-sia. Iaitu Allah kata mereka lah orang yang kufur, ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka. Yang ini maknanya tidak sebutkan tentang kufur. Ini kufur bukan semata-mata tak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kufur ni maknanya tidak mengaitkan segala nikmat, segala bentuk pemberian. Yang ini tidak dinisbahkan kesyukuran, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga mengingkari akan pertemuan dengannya. Ini yang disebutkan tadi, mereka balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka mengingkari akan adanya pertemuan, kalau tidak melalui lisan pun tetapi melalui perbuatan-perbuatan mereka. Maka sebab itu nanti dalam ayat orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang mereka ini yang banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih. Dalam ayat yang ke-16 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang satu sifat ataupun dua sifat yang perlu beriringan, iaitu khauf dan raja. Makna kata ini kita takut amalan kita tak diterima macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi. Maknanya terhapus amalan, tapi dalam masa yang sama kita tetap juga raja, tama'a, maknanya kita mengharapkan. Ini dua sayap yang perlu terbang seiringan, khauf dan juga raja. Dan kemudian pada ayat 17 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ganjaran. Mana kata ayat 15 hingga ayat 17 ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang apa? Tentang sifat-sifat orang beriman di dunia. Kenapa di dunia? Kerana di hari akhirat tidak ada manfaat lagi iman. Di akhirat bukan waktu untuk beriman. Di hari akhirat adalah waktu untuk diberi balasan ataupun ganjaran. Maka sebab itu sifat-sifat orang beriman ini manfaatnya di mana? Di dunia.
Tapi ganjarannya di mana? Ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Jadi ayat 15 dan 17 ini pun nak sebut pada kita kehidupan di dunia ini perlukan kepada kita beramal soleh. Dan kadang-kadang ganjaran daripada amal soleh itu kita tak dapat di dunia pun. Tapi dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Baik. Baik, kalau kita nak tengok hubungan kelompok ayat ini dengan kelompok ayat sebelumnya, ini kita sebut dari sudut keterikatan, munasabah, ayat 10 hingga 14 dengan ayat 15 hingga 17. Iaitu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan keadaan orang-orang yang kafir ketika menjalani proses hisab pada hari kiamat, ini bagaimana kepala mereka tertunduk, lesu, malu dan hina. Berikut kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut azab yang kekal yang mesti mereka jalani. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pula keadaan orang-orang beriman ketika mana di dunia. Bagaimana mereka taat kepada Allah, mengagungkannya, bertahmid kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan sunnah. Berikut kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan yang telah dipersiapkan untuk mereka sebagai balasan dan penghargaan atas amal-amal mereka. Jadi kita tengok dalam Al-Quran, seringkali Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan secara perbandingan. Ini makna kata datangkan orang yang kufur berserta balasannya, datangkan orang beriman berserta balasan. Jadi di sinilah bentuknya pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Yang mana bukan kerana paksaan ataupun kerana Allah dah tetapkan kepada kita, maka kita ni buat tak baik. Tetapi adalah berdasarkan pilihan. Jadi orang tertanya bila kita ada hak untuk memilih. Kita ada hak untuk memilih sepanjang hayat kita. Yang ini bagaimana kita nak tahu kita ada hak untuk memilih? Sebab itulah kita kena mempelajari Al-Quran. Kerana apa? Daripada Al-Quran ini kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menggandingkan ataupun membuat secara bentuk perbandingan di antara balasan orang-orang yang kufur dan juga ganjaran nikmat kepada orang-orang yang beriman. Baik. Pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innama yu'minu biayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberikan peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri, kharru sujada, sambil bersujud, menandakan taat patuh dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersifat sombong dan juga takabur. Ini ayat 15. Jadi ayat yang kita kata main lah, ayat utama daripada surah As-Sajadah. Kerana surah As-Sajadah ini dinamakan dengan As-Sajadah antaranya kerana ada ayat sajadah dalam ayat ini. Walaupun dalam surah lain pun ada juga ayat sajadah. Cuma ayat sajadah dalam surah ini lebih nak menunjukkan tentang respon orang beriman ketika mana mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu. Baik. Jadi ayat 15 ni secara umumnya nak sebutkan tentang sifat orang beriman di dunia yang kita sebutkan tadi. Tidak mereka ini ketika mana mereka mendengar peringatan darinya, ketika mana mereka membaca peringatannya, maka mereka ini akan tunduk, tasbih, tahmid, serta mereka tidak akan sombong. Baik. Tafsiran umum ayat ini yang kita tengok secara umum, ayat ini
Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan tentang orang yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, membenarkan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah. Kita tahu bahawa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dua. Satu yang kita boleh baca, iaitu Al-Quran, dan satu lagi yang kita boleh nampak, kita boleh lihat, iaitu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Serta mengimani dan membenarkan para rasul. Tidak lain adalah mereka yang apabila diberikan mau'izah, maknanya kata bila mereka yang diberikan peringatan dengan ayat-ayat itu, ataupun mereka mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, mereka langsung bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketundukan, kekhusyukan, kepatuhan, serta sebagai bentuk pengikraran yang akan penghambaan. Makna kata sujud ini, bila kita berada dalam keadaan sujud, kan, makna kata kita punya dahi ini sama dengan kita punya kaki kita, tempat yang kita pijak, kawasan yang kita pijak, ataupun sama taraf dengan kaki kita. Di sujud inilah disebut sebagai tazallul, iaitu tempat ataupun keadaan yang mana kita paling rasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tempat yang paling khusyuk sebenarnya. Ini kita merasa hina kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu makna bersujud ini, walaupun dari sudut tafsiran makna kata kita bersujud dengan bentuk fizikal. Jadi kita akan bincangkan nanti tentang hukum hakam ayat sejadah. Ini maknanya bila dengar ayat sejadah, ini sujud. Ini walaupun disebutkan secara fizikal, tapi yang dimahukan itu adalah hati yang sujud. Ya, dari sudut fizikal maknanya kita dengar tu kita sujud juga. Tapi dari sudut dalaman itu yang lebih utama untuk sujud kepada Allah dengan membawa masuk rasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketundukan itu, kekhusyukan, kepatuhan itu, dan juga pengikraran sebagai hamba. Itu yang lebih utama. Sebab ada orang yang sujud, tapi sujud dia itu bukan kerana nak membesarkan Allah, tapi nak membesarkan diri dia. Ini tengok aku ni orang yang selalu bersujud habis apa sampai lekat hitam-hitam ni, sanggup apa nak tonyoh. Sebab apa? Sebab nak tunjuk kata sujud. Mungkin dia melakukan sujud, tapi sujud dia itu bukan kerana penghambaan, bukan kerana ketundukan, bukan kerana kekhusyukan, tapi sebab nak bagi tahu orang kata aku ni orang yang selalu sujud, selalu semayang. Na'udzubillah. Jadi sujud ini walaupun dari sudut fizikalnya adalah sujud, perbuatan sujud itu, tetapi yang lebih utamanya itu adalah dari sudut ketundukan hati. Jadi dalam sujud itu mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala hal yang tidak patut baginya. Ini disebutkan tentang tasbih, jadi kita sebutkan beza antara tasbih dan tahmid. Jadi secara ringkas sebutkan tasbih ni maknanya menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hal yang tak sepatutnya. Segala perbuatan syirik, seperti Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pasangan, anak, sekutu, tandingan, itu makna tasbih. Dan mereka juga melakukan hal itu dengan bertahmid kemudiannya, yakni memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan kurnia, iaitu mereka memadukan dan mengombinasikan antara tasbih dan juga tahmid dengan ucap. Selalu kita sebut subhanallah wa bihamdih. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini makna gabungan di antara tasbih dan juga tahmid. Sampai itu kerana hati mereka penuh semarak dengan keimanan, mereka sama sekali tidak sombong, tidak angkuh untuk taat kepada Allah, mengikuti dan tunduk kepada ayat-ayat itu. Jadi kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gabungkan di antara tasbih dan tahmid ini dengan perbuatan tidak sombong. Kerana kalau orang ada perasaan sombong, maka dia akan sukar untuk dia nak minta maaf pada orang lain. Dia sukar untuk nak mengakui kesalahan, kelemahan diri dia, kerana sifat sombong.
Maka sebab itu Allah kata mereka tidak sombong. Kerana apa? Kerana mereka membesarkan Allah. Kerana mereka meletakkan kesempurnaan itu pada Allah, bukan kepada diri kita. Bukan kepada diri manusia. Baik. Tafsiran ayat. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan innama yu'minu. Di perkataan fasa yu'minu itu didatangkan dalam bentuk fi'lul mudhari'. Maknanya satu yang bersifat berterusan. Fi'lul mudhari'. Yang menunjukkan bahawa orang yang beriman itu sentiasa memperbaharui. Fi'lul mudhari' ni maknanya satu benda yang baru terjadi, yang sedang terjadi, ataupun boleh juga membawa maksud satu yang akan terjadi. Present tense ataupun present continuous tense. Yang ni yang terjadi sekarang, yang terjadi sekarang ni maknanya dia baru terjadilah, ataupun yang akan terjadi. Maka bila disebutkan yu'minu, ini menunjukkan kepada setiap daripada orang beriman. Innama yu'minu bi'a yu'minu. Setiap daripada orang beriman itu, dia sentiasa memperbaharui iman serta keyakinan terhadap Allah Subhanahu. Baik. Dari sudut memperbaharui iman ni, ada perbincangan kalau kita tengok dari sudut akidahnya. Pernah sahabat menyebutkan ijlis bina nu'min sa'ah. Yang ini duduklah bersama kami dan marilah kita beriman. Jadi sahabat tanya kepada Nabi, bolehkah kita sebut perkataan tu? Bukankah patutnya kita dituntut untuk beriman pada setiap masa? Bolehkah iman itu satu benda yang yang kata apa, diperbaharui? Sepatutnya iman ni dia duduk dalam keadaan statik. Maknanya dari sudut rasa keimanan ni bukan tak boleh ada orang kata apa, pembaharuan. Dia perlu ada peningkatan. Jadi dia dibezakan di antara dua bentuk keimanan. Jadi keimanan pada permulaan sebelum daripada Islam, iaitu disebut sebagai iman yang membenarkan. Makna kata iman yang mana kita meyakini rukun-rukun iman. Mana kita membenarkan rukun iman pertama sampai yang ke-6. Itu makna iman yang membenarkan. Kemudian datangnya Islam. Makna selepas dah yakin dengan rukun iman, maka orang itu dituntut untuk syahadah. Dan daripada syahadah itu perlu dilaksanakan rukun-rukun Islam. Pelaksanaan rukun-rukun Islam itu akan menyebabkan iman manusia ini bertambah, yakni yazidu bit ta'ah dan yanqusu bil maksiyah. Ini akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Contoh solat. Ini solat akan menyebabkan iman manusia ini dengan menjaga dari sudut khusyukan dan sebagainya itu, maka akan menyebabkan iman manusia ini bertambah. Kalau meninggalkan solat, maksiat, maka akan menyebabkan iman itu berkurangan. Itu yang dimaksudkan dengan perbaharui. Dan iman yang kedua selepas daripada Islam itu disebutkan iman orang yang membenarkan. Dalam bahasa Arab dia panggil iman as-siddiqun. Iman yang pertama sebelum Islam itu iaitu iman yang disebut iman tasdiqi, iman membenarkan. Jadi kalau orang tanya iman dulu ke Islam dulu, maka kita boleh jawab boleh jadi iman dulu kemudian Islam. Boleh jadi Islam dulu, iman kemudian. Ini yang disebutkan iman permulaan disebut iman membenarkan. Ini kita membenarkan sesuatu. Kemudian Islam, dan iman selepas daripada Islam adalah iman orang-orang yang benar. Iman siddiqun. Jadi sebab itu pembaharuan iman tu pada mana? Pada iman siddiqun. Ini iman, rukun iman ni kita tak boleh orang kata apa, tak boleh naik, tak boleh turun. Maknanya hari ni nak percaya Al-Quran ni 100%, besok 90%, tak boleh. Makna kata yang boleh diperbaharui itu
Iman itu, keyakinan itu, yang maknanya keyakinan terhadap Allah bukan tentang keyakinan tentang kewujudan Allah, tidak. Tapi nak diperbaharui tentang rasa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran tentang kekuasaan, keesaan, tentang hari kiamat dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan memperbaharui. Innama yu'minu biayatina. Yang ini perkataan biayatina ini bermaksud Al-Quran yang menjadi sumber untuk mengecas mula keimanan. Jadi sebab itu dalam Al-Quran ini disebutkan, diumpamakan dengan pelbagai perkataan. Ada kali Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan sebagaimana hujan. Ini ketika mana manusia berada dalam keadaan panas, maka memerlukan hujan. Ada kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Quran atau wahyu itu ibarat cahaya, ibarat api. Api yang mana dia memberikan cahaya dan juga memberikan kepanasan. Tapi kalau Al-Quran itu hanya ataupun ditolak dari sudut cahayanya, maka tinggallah hanya kepanasan. Kan? Api kan, dia ada dua sifat dia. Satu panas, satu memberikan cahaya. Jadi Al-Quran itu adalah api yang panas dan juga memberikan cahaya. Tapi kalau meninggalkan cahaya Al-Quran itu, maka tidak tinggal bagi api itu kecuali kepanasan. Maka sebab itu diazab dengan api yang panas. Jadi biayatina ini boleh juga bermaksud tadi kita sebut dengan perkara-perkara ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Baik. Fasa zukiru innama yu'minu biayatina alladhina idza zukiru. Jadi ayat ini kita agak detail sikit, kita melihat kepada satu-satu perkataan itu. Iaitu frasa zukiru ini disebutkan dengan adanya syaddah. Zukiru. Ini pada huruf kaf itu ada syaddah. Jadi merujuk kepada peringatan daripada Al-Quran itu sering diulang-ulang. Zukiru. Ini zukiru. Ini adanya syaddah itu maknanya berulang-ulang. Sebagaimana berulangnya huruf kaf tu, mana bila ada syaddah, mana kaf tu ada dua. Zukiru. Kan? Jadi maksudnya berulang-ulang kali. Dan ada ulang-ulang kali itu menunjuk makna bacaannya ataupun merujuk kepada peringatan yang kita ambil daripada pesan isi kandungannya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa sifat orang beriman ni? Innama yu'minu biayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini sikap orang beriman terhadap ayat Al-Quran itu, apabila dibacakan ayat ataupun disampaikan pesanannya, maka dia ada 3 sifat ataupun 4. Yang pertama, kharru sujjada, tunduk dan bersujud, bertasbih dan bertahmid, dan juga tidak takabur. Baik. Kalau kita tengok makna kharru sujjada ni, kenapa Allah kata kharru sujjada? Kenapa Allah tak kata sujjada, bersujud? Kharru ni maknanya seolah mana kalau kita bidiri tu, bila dengar tu maknanya terus sujud. Terus. Dalam bahasa kita kata tu rebah. Rebah terus. Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna kharru sujjada. Dan kharru ini juga kataan yang mana kalau kita cuba kaitkan dengan makna bahasanya, ini keadaan kita kalau kita mendengar mendengar muzik kan, contoh, ataupun mendengar bunyi yang kuat yang menyebabkan kita rasa sakit telinga kan? Dan akhir sekali kan biasa dengar orang yang rasa bising, bingit tu, dia tutup telinga dan akhirnya dia tertunduk kan. Oh, tu sebab apa? Sebab benda itu rasa bunyi bising, iaitu perbuatan itu disebutkan kharru. Maknanya nak sebutkan tentang rebah, bukan nak sebut tentang Al-Quran ini bingit, tak. Maknanya perbuatan itu disebutkan dengan kharru. Ini duduk bersujud dalam keadaan rebah.
Maknanya terus serta-merta lah, nak menunjukkan kepada serta-merta. Kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbir. Baik. Apa makna tasbih dan apa makna tahmid? Jadi kita sebut dah, tasbih ni maknanya menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan. Tasbih. Dan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menisbahkan kesempurnaan kepadanya di samping merasai keagungannya dengan penuh redha. Makna kata bila kita bertasbih secara tidak langsung, ini kita menafikan kekurangan. Dalam erti kata yang lain, makna kita menisbahkan kesempurnaan. Kalau kita menisbahkan kesempurnaan, makna kata kita menafikan kekurangan. Jadi dia dua perkataan yang mutalaziman, yang lazim. Maknanya sebut satu boleh membawa maksud dua. Cuma dibezakan kerana ada keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan tasbih sahaja. Ada keadaan Allah Subhanahu Wa Taala gunakan tahmid sahaja. Kerana tasbih ini dia ada beberapa keadaan ianya digunakan. Antaranya ibadah khusus, sama juga tahmid, ada ibadah khusus seperti mana solat. Lepas solat kan, yang kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas itu kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu makna dia sebut ibadah khusus. Ataupun ibadah khusus pada bila-bila masa. Maknanya bukan selepas solat yang kita nak baca tasbih, puji-puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ketika mana menghadapi kesulitan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Yunus. Nabi Yunus disebutkan sebagai apa? Musabbihin. Musabbihin. Musabbihin, iaitu orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan doa apa Nabi Yunus kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Subhana digunakan perkataan tasbih. So yang kedua, keadaan kedua melihat kepada perkara yang menakjubkan. Dalam surah An-Naml disebutkan, maknanya selalu kita tengok perkara yang menakjubkan, subhanallah, masya-Allah. Jadi menunjukkan kepada benda yang menakjubkan, selalulah yang ini yang biasa dikaitkan. Tengok subhanallah, ini menunjukkan kepada satu perkara yang kita rasa takjub. Dan boleh juga sebenarnya subhanallah ni dalam Al-Quran digunakan kepada perkara yang tidak dipersetujui. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang musyrikin yang mana mereka mengadakan syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala subhana, ini menjauhkan daripada ataupun menyucikan daripada kekurangan. Kan? Jadi kita sebut makna tasbih itu, maknanya Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada ada syirik. Ini menunjukkan kepada tidak bersetuju dengan sesuatu perkara. Juga kita boleh menyebutkan dengan subhan. Jadi manfaatnya banyaklah. Antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran, antaranya adalah dijauhkan daripada bencana ataupun kesulitan. Sebagaimana yang kita sebutkan Nabi Yunus AS tadi. Nabi Musa, ketika mana Nabi Musa minta untuk Nabi Harun bersama dengannya untuk apa? Untuk berdakwah kepada Firaun. Apa yang Nabi Musa sebut, jadikan Nabi Harun ini sebagai pembantu aku. Kainusabbihaka katsira, untuk kami banyak bertasbih kepada baik, untuk keluarkan daripada kesulitan. Yang kedua, tahmid tadi kita sebut adalah menisbahkan kesempurnaan. Ini di samping kita merasai keagungannya dengan penuh redha. Makna kata kita redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita rasa beza tahmid dengan syukur. Tahmid ni dia lebih luas ataupun lebih umum, lebih besar. Jadi di bawah tahmid pujian itu ada syukur. Ini syukur ni adalah pujian juga, tetapi selepas mendapat sesuatu kenikmatan.
Contoh, tiba-tiba kita dapat kerja yang bagus, alhamdulillah. Walaupun kita sebut alhamdulillah, tapi itu menunjukkan kepada syukur. Sebab alhamdulillah, syukur ni termasuk dalam alhamdulillah. Sebab tahmid ini lebih luas. Tapi nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala ini layak untuk dipuji sepanjang masa. Walaupun mungkin tidak nampak nikmat tu secara jelas kepada kita, kerana hakikatnya kehidupan kita ini adalah atas dasar kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah Fatihah dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menunjukkan kepada apa? Kepada bukan sekadar kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabbil Alamin, tapi kita penuh rasa redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Dan dalam mak surat kan kadang kita baca waktu petang kan, raditu billahi rabba. Yang kita redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb kita, sebagai yang mengajar kita, yang mentadbir urusan kita, yang membimbing kita. Maka disebutkan dengan perkataan tahmid. Jadi apa manfaatnya? Maka ditambahkan nikmat. Banyak lagi lah manfaatnya. Tapi antaranya. Jadi dan juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur, hadis dalam riwayat Bukhari, disebutkan kalimatani khafifatani 'ala lisan. Kalimah yang sangat ringan pada lisan untuk kita sebutkan. Thaqilatani fil mizan, yang sangat berat di dalam timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Habibatani ila Rahman, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Iaitu kita bertasbih dan bertahmid, kerana kedua-dua ni menunjukkan kepada sempurna. Tiada kurang dan segalanya sempurna. Dan subhanallahil azim. Baik. Persoalan di sini, setiap ayat sajadah dalam Al-Quran ada beza tak? Maksud saya, apa yang Allah nak sampaikan dalam ayat sajadah kepada pembaca. Kita maklum bahawa setiap ayat diturunkan berdasarkan sesuatu yang... Okey, baik. Soalan yang baik. Saya akan terangkan. Baik, kalau kita tengok kehalusan bahasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memilih sujud berbanding rukuk dan juga yang lain. Kerana sujud ini manusia tidak boleh sujud melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW sebut, kalaulah manusia ini boleh dibenarkan untuk bersujud, maka akan disuruh isteri untuk bersujud pada suami. Ini kalau. Maknanya benda itu tidak berlaku. Jadi maksudnya sujud itu merupakan ataupun menunjukkan kepada ibadah. Dan ia hanya boleh dilakukan kerana Allah ataupun atas suruhan Allah. Maknanya macam contoh sujud kepada Nabi Adam itu atas suruhan Allah. Dan sujud itu pun bukan sujud menyembah, tapi sujud memuliakan. Tapi hakikatnya sujud ini secara mutlak adalah hanya milik Allah. Kita tak boleh tiba-tiba nak sujud kepada hatta mak ayah pun. Hormat, tapi sujud tak boleh. Sebab sujud adalah ibadah. Jadi apabila dia ibadah, maka dia mewakili ibadah anggota badan. Tasbih dan tahmid, ini mewakili ibadah lisan. Tasbih untuk menolak ataupun membantu ketika bala. Tahmid pujian atas nikmat yang diberikan. Tasbih dan tahmid. Maknanya seluruh ibadah, maknanya orang yang beriman ni seluruh anggota badannya itu adalah membawa dia kepada ibadah pada Allah SWT. Seluruh lisan, ucapan, percakapan dia itu. Percakapan dia itu adalah percakapan yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala redha. Tidak takabburnya ini mewakili ibadah hati. Yang takabur menghalang seorang daripada melihat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis disebutkan tidak akan masuk syurga mereka yang ada dalam dirinya sebesar biji sawi mereka yang bertakabur. Baik. Jadi kalau kita tengok susunan ni bermula daripada anggota badan, lisan dan juga hati. Kerana itu yang terzahir pada manusia. Maknanya anggota badan ini kita paling zahir ni. Ini maknanya yang manusia nampak daripada jauh pun dah nampak dah. Orang tu sujud, rokok dan sebagainya. Tapi bila main dekat baru dengar dari sudut ibadah lisan. Yang ni ada yang manusia tahu dan ada yang tak tahu. Ibadah lisan. Maknanya kalau daripada jauh kita dah nampak kumat kami kan duk cakap. Tapi dia tak tahu apa dia buat.
Bila dekat maknanya baru dengar dia bertasbih ataupun bertahmid. Ibadah hati langsung tak tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan tentang susunan itu, nak menyebutkan tentang bagaimana respon mereka terhadap ayat Al-Quran, zahir pada pandangan mata manusia, ataupun benda yang ada bahagian zahir, ada bahagian yang tak nampak ataupun tak dengar, dan ada bahagian yang langsung manusia tak tahu. Dan itu kesemuanya mereka lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana takutkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keterikatan dengan ayat yang seterusnya adalah apabila dari sudut kesan terhadap ayat Allah menyebabkan orang beriman sentiasa isar dalam ibadah, apabila menambahkan ibadah fardu dengan sunat dan berdoa dengan rasa takut dan harap. Selepas itu isar dengan manusia apabila mengeluarkan infak kepada manusia. Yang ini kita akan sebutkan lebih lanjut pada ayat yang ke-16. Baik. So kita ada sedikit masa lagi. Ada tentang sujud tilawah ataupun disebut sebagai sujud sajadah. Jadi sujud sajadah ni ataupun dikenali sebagai sujud tilawah, yang ini merupakan sujud yang kita lakukan apabila kita membaca ayat-ayat tertentu yang disebutkan sebagai ayat sajadah di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajadah, fayasjuda wa nasjud." Pada suatu ketika Rasulullah SAW membacakan kepada kami satu surah yang mempunyai ayat sajadah. Maka baginda SAW pun sujud, lalu kami pun ikut sujud juga. Apa hukum ibadah ini? Dia adalah sunat muakkad di dalam solat berjemaah. Ini maknanya kita solat Jumaat hari Jumaat pagi sebagai contoh. Jika imam melakukan sujud sajadah, maka hukumnya wajib untuk makmum bersujud. Ini asalnya sunnah muakkad. Tapi kalau imam buat, maka kita wajib ikut. Sebab kita mengikuti imam. Bukan kerana ia wajib, tapi kerana wajib mengikuti imam. Jadi kalau sebaliknya, imam tak sujud, maka kita tak payah sujud. Kerana hukum asalnya adalah sunat. Sunat muakkad ni bagi kita lah mazhab Syafi'i. Adapun bagi mazhab Hanafi, bagi mereka adalah wajib. Wajib untuk sujud. Sebab Allah kata dalam bentuk arahan. Maka arahan itu membawa kepada wajib. Itu dalam perbincangan usul fiqh lah. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i maknanya itu adalah sunat muakkad. Baik. So ini ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Baik, menjawab kepada persoalan Puan Nusyahada tadi. Adakah setiap ayat sajadah dalam Al-Quran ni ada beza ataupun tidak? Maksudnya Allah nak sampaikan ayat-ayat sajadah ni kepada pembaca. Jadi kita maklum bahawa ayat Al-Quran ni situasi diturunkan situasi yang dihadapi oleh Nabi SAW. Jadi itu perlu kepada kajian dari sudut munasabah setiap ayat-ayat ini. Munasabah ni maknanya keterikatan. Konteks ayat surah Al-A'raf ni apa? Surah Ar-Ra'd ni apa? An-Nahl apa? Asra apa? Dan sebagainya. Cuma apa yang saya boleh sebutkan sekadar penelitian saya yang ringkas. Kita ambil surah yang paling banyak disebutkan sajadah. Ini menarik kalau kita nak kaji. Ini surah yang paling banyak ayat sajadah ni bukan surah sajadah walaupun dengan namanya sajadah, tapi dia hanya ada satu ayat. Tapi surah Al-Hajj yang mana ada 2 kali ayat sajadah. Jadi para ulama menyebutkan antaranya kerana apa? Kerana perbuatan melaksanakan ibadah haji ini adalah perbuatan tak lain dan tak bukan hanyalah untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah. Sebab itu dia ada 2 kali sajadah. Dan kalau kita tengok 2 kali sajadah ni, ayat pertama pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang langit dan bumi, matahari, semua ini bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat yang ke-77, perintah untuk orang beriman ini bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya kalau kita tengok dari sudut konteks munasabah ayat-ayat sajadah ni secara umumnya ataupun kita kata kesimpulan awalnya, dia memberikan penegasan untuk orang beriman ataupun nak menceritakan, nak mengkhabarkan bagaimana respon
sepatutnya orang beriman kepada Allah ataupun kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah dah sebutkan langit dan bumi, yakni ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, kesemuanya bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh orang beriman ni sujud pada Allah Subhanahu. So konteksnya perlu melihat kepada ayat itulah. Contoh Al-A'raf, ini kena tengok pada ayat 206. Jadi kalau kita nak bincangkan itu, mungkin lebih panjang kita punya siri surah Sajadah ni lah. Jadi cukup saya katakan bahawa dia mempunyai konteksnya masing-masing, tapi kesatuan temanya itu adalah tujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut bagaimana respon kita. Jadi sepatutnya selepas kita melihat ciptaan Allah selain daripada manusia turut bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepatutnya orang-orang beriman itu bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat-ayat dia ni banyak kerana apa? Kerana dia berdasarkan kisah dia lah. Di sebalik itu. Di sebalik ayat itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kemudian Allah sebutkan surah ayat sajadah itu untuk manusia ataupun nak sebutkan ini sepatutnya respon kita. Itu secara umum lah. Antara kaitan di antara ayat-ayat sajadah. Baik. Sikit lagi. Syarat dan cara melakukan sujud sajadah. Syarat sah maknanya kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar, maknanya kita berwuduk, menghadap kiblat, yang ini kena hadap kiblat, dan juga menutup aurat. Mesti menutup aurat, sempurna. Kemudian, kalau kita dalam keadaan solat, sujud sajadah ini dalam keadaan solat dilakukan apabila selesai membaca ayat sajadah, yang ini biasa daripada Al-Quran, maka kita terus sujud dan membaca bacaan doa sujud sajadah. Kemudian kita kembali berdiri tanpa perlu mengangkat tangan dan meneruskan bacaan sambungan ayat Al-Quran tadi. Ini macam selalu kita nampak ataupun dibuat oleh para imam lah pada hari Jumaat. Baca ayat habis ayat 15 ni terus sujud. Dan bangun terus letak tangan balik. Ni letak tangan dalam keadaan qiyam. Ni terus sambung bacaan. Sujud sajadah. Baik, kalau di luar solat, pelaksanaan sujud sajadah di luar solat pula adalah dengan mengangkat tangan sambil bertakbir. Angkat tangan, takbir. Ini terus sujud. Ini kita baca bacaan doa sujud sajadah. Kemudian kita bangun daripada sujud, terus duduk dan beri salam. Ada ulama kata tak perlu beri salam. Cuma kalau kita dalam mazhab Syafi'i, yang lebih utamanya adalah kita memberi salam. Maknanya bukan sujud terus bangun, tak. Sujud, bangun, duduk dan bagi salam terus. Ini tak payah baca ni lah, tak payah baca tahiyat akhir lah. Sebab kita bukan solat pun. Maknanya bangun, duduk, bagi salam. Sebab apa? Sebab kita dah bermula dengan takbir, maka kita sudahi dengan salam. Okey, maknanya itu lebih utama. Cuma ada pendapat yang mengatakan kalau kita sujud, bangun terus pun tak apa. Cuma sebaik-baiknya ketika mana kita nak laksanakan, kita laksanakan yang terbaik lah. Ini dan beri salam. Baik. Okey, bacaan. Bacaan di sini ada dua. Ini selalu yang famous ni kita baca yang pertama lah, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang panjang sikit tambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Dan kemudian baca ayat yang sama. Ataupun kalau tak boleh baca bacaan sujud sajadah ni, mungkin kita terlupa, tak ingat ke, kita boleh juga membaca Allahumma shalli ala Muhammad, bacaan sujud biasa kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada juga ulama sebut bahawa bacaan yang kita boleh baca adalah tasbih dan tahmid. Apa-apa sahaja tasbih dan tahmid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini bacaan yang penting adalah bacaan tasbih dan juga tahmid. Bacaan ketika mana sujud sajadah. Kalau tak boleh kita baca subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali dah cukup. Baik. Hukum hakam sujud sajadah. Ini penting. Ini kita dilarang untuk membaca dengan niat untuk sujud tilawah dalam solat selain daripada pada hari Jumaat. Makna kata dia macam ni.
Mana kata contoh hari Sabtu. Tiba-tiba kita baca surah As-Sajadah dengan niat kita nak sujud sajadah. Tak boleh. Ini yang disebut dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi makna kata apa yang boleh, contohlah kalau kita memang seorang yang hafiz, orang yang mana memang hafal Quran. Jadi kita nak habiskan Quran ni dalam solat kita. Kan? So kita bacalah. Kena pula dekat ayat sajadah, contoh dalam surah Al-Hajj, bukan pada hari Jumaat. So kita baca, lepas tu kita sujud, tak ada masalah. Itu tak ada apa, tak ada masalah. Yang dimaksudkan di sini adalah kita memang buat solat tu, contoh solat subuh selain pada hari Jumaat, kan? Ini dengan niat apa kita baca surah saja sebab kita nak sujud tilawah. Tak boleh. Sebab khusus sujud tilawah ini adalah pada hari Jumaat, kerana Nabi buat pada hari Jumaat. Dan sebenarnya saya disebutkan di awal dulu tentang munasabah ataupun keterikatan antara surah Sajadah dan surah Al-Insan. Nabi buat sujud sejadah ni bukan kerana adanya sujud sejadah dalam surah As-Sajadah, tapi kerana surah As-Sajadah tu sendiri. Tapi disebabkan dalam surah As-Sajadah ada sujud ada ayat sajadah dan adanya sujud tilawah, maka sebab itulah ulama kata dibenarkan buat. Jadi dengan niat, maknanya kita memang niat kan baca surah As-Sajadah. Kenapa imam baca surah As-Sajadah? Kerana apa? Dengan niat untuk nak sujud tilawah. Maka dibolehkan pada hari Jumaat. Selain daripada itu, tak dibolehkan. Melainkan kalau kita memang baca, contoh kita baca mungkin kita hafal juzuk 30 dalam surah Al-Alaq kan ada fasjud waqtarib kan, last kali tu. Mana kita sujud lepas itu pun tak ada masalah. Mana mungkin kita baca dalam solat sampai pada surah Al-Alaq, habis kita baca tu kita sujud ziyadah, tak ada masalah. Sebab itu bukan dengan niat kita solat tu semata-mata nak sujud tilawah, tak. Tapi memang kita bacaan kita. Cuma sampai pada ayat itu kita sujud tilawah. Itu tak ada masalah. Dia faham kan? Ni perbezaan dua situasi. Baik, sunat untuk kita juga sujud tilawah apabila membaca ataupun kita mendengar. Sama ada kita mendengar tu secara langsung ataupun kita mendengar melalui radio, melalui televisyen ke dan sebagainya. Ini sunat lah. Sunat muakkad, bukan wajib. Cuma kalau dia sebutkan tadi, mazhab Hanafi maknanya wajib. Dan boleh untuk kita menangguhkan sujud tilawah pada masa dan tempat yang sesuai selepas daripada kita mendengar ataupun membaca. Maknanya kata tadi kita baca kan, kita dengar, maknanya kita tak terus sujud, tak apa. Mungkin kita dengar radio tengah bawa kereta. Tapi takkan nak terus sujud kan. Maknanya kita berhenti lagi dan sebagainya, kita nak buat, tak ada masalah. Itu sunat sahaja. Kalau kita tak buat pun tak ada masalah. Cuma disunatkan, bila sunat muakkadnya maknanya yang dituntut lah. Yang lebih baik lah kita. Baik. Jadi saya rasa mungkin dah 11.33 dah. Yang ke-16 ni kita sambung pada minggu yang akan datang. Jadi mungkin saya buka sikit soalan, kalau ada soalan, sebab kita mula lewat sikit tadi. Ada syarat ke tempoh masa untuk tangguh sujud sejadah? Tak ada. Tak ada syarat. Jadi dia lebih pada waktu yang munasabah dan keadaan yang boleh. Contoh kalau kita duduk kat luar kan, pagi kita bawa kereta, dengan sujud sejadah. Ini sampai office kita nak kena mungkin mesyuarat apa semua, waktu yang boleh sujud sejadah waktu zuhur nanti. Maka waktu zuhur itulah kita sujud. Ini pada waktu, masa dan tempat yang paling sesuai. Ada lagi soalan? Ada? Baik. Kalau tak ada, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang lemah kurang itu pada diri saya sendiri. Saya mohon pada Allah dan minta maaf dan tuan atas kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
kasih Ustaz. Terima kasih.